Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana sekali lagi saya diberi peluang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini untuk menyampaikan sedikit tazkirah pendek antara maghrib dan isyak. Semoga mendapat ilham daripada Allah SWT untuk menyampaikan sesuatu yang baik untuk menjadi ibrah pengajaran kepada diri kita semua. Pertama-tama sekali kita ucapkan kesyukuran kerana kita masih lagi dipanjangkan usia. Jadi kita ni naklah sentiasa memperbanyakkan kesyukuran dan mengucapkan alhamdulillah, syukurillah atas segala nikmat yang diberikan. Kalau boleh sentiasa kita mengamalkan sembahyang sunat syukur 2 rakaat kerana orang yang bersyukur itu akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah SWT. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur atas nikmat yang aku berikan, aku akan tambah lagi nikmat itu. Tetapi kalau kamu kufur atas nikmat yang aku kurniakan, sesungguhnya azab yang aku sediakan amat pedih. Bersyukur hari ini kita masih hidup. Bersyukur hari ini kita masih boleh ke surau. Ada orang sakit tak boleh pergi surau. Bersyukur hari ini masih ada kenderaan. Ada orang putus kenderaan. Bersyukur hari ini masih boleh melihat. Ada orang dah buta. Bersyukur hari ini kita selamat. Ada orang dalam keadaan yang berbahaya, ancaman dan sebagainya. Jadi banyaklah. Allah berfirman dalam Quran, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya nikmat yang aku kurniakan kepada kamu itu sangatlah banyak. Sangatlah banyak, tak terkira nikmat itu. Fasholli lirabbika wanhar, maka itu tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala, hendaklah kita mengerjakan solat. Solat ni maksudnya kita taat dan berkorbanlah. Dalam arti kata yang luas, kita berkorbanlah untuk tolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna syani'aka fabtar, sesungguhnya orang yang membencimu itu akan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama sekali, iaitu kita naklah memperbanyakkan kesyukuran kepada Allah SWT. Jadi bersyukur ini yang pertama dengan lafaz. Yang saya katakan tadi, memperbanyakkan perkataan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita sertakan dengan ketaatan. Itulah tanda orang bersyukur, ialah dia sentiasa memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah dan disertai dengan ketaatan. Orang yang tak taat itu bermakna dia tak syukur kepada Allah SWT, maka Allah akan tarik nikmat itu. Dia melakukan maksiat, akhirnya Allah tarik nikmat dia. Dia derhaka, Allah tarik nikmat dia dan sebagainya. Dia tak bayar zakat, Allah tarik nikmat dia. Jadi apa juga yang Allah perintahkan itu kita buat, insya-Allah kita selamat dunia akhirat. Jadi dalam Islam ini tuan-tuan sangat mudah. Dalam Islam ini sepertinya sangat mudah. Jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Itu saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia akan dimasukkan ke dalam syurga dan segolongan manusia akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapakah yang dimasukkan dalam syurga? Iaitu orang yang baik. Dan orang yang dimasukkan ke dalam neraka ialah orang yang jahat. Sebenarnya dua saja. Orang baik, orang jahat. Jadi kita diberinya akal fikiran untuk memilih antara dua. Nak buat baik, nak buat jahat, nak jadi orang baik, nak jadi orang jahat. Jadi dia tak ada tengah-tengah. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita senang saja. Kemana-mana pun mudah. Sebab itu kita kena ingat sepir ini
Dan orang yang baik itu dijanjikan Allah Ta'ala, sebagaimana yang saya sebutkan, wallazina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Dan hadis Nabi menyebutkan, kul ummatin dakhal jannah, setiap umat aku akan dimasukkan ke dalam syurga kecuali yang tak nak. Sahabat bertanya, siapa yang tak nak ya Rasulullah? Iaitu orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, terus menerus. Jadi insya-Allah kita semua ini, kata Nabi, kul ummatin, setiap umatku, dakhal jannah, setiap umatku di kalangan tuan-tuan ni semua akan dimasukkan ke dalam syurga kecuali orang yang tak nak. Rasanya tak ada orang yang tak nak, ya tak? Jadi insya-Allah ini janji Allah, ini janji Nabi Muhammad SAW. Jadilah orang baik, jangan jadi orang yang jahat. Jangan jadi orang yang suka mengumpat, mengutuk, mengata. Ya, Nabi Muhammad menyebutkan, la tabaghadu, la tahasadu, la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu benci membenci. Ya, janganlah kamu berhasad dengki. Janganlah kamu bermasa muka, pulau memulau. Wa kunu ibadallah. Sebaliknya jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ya. Jadi dalam Islam ini terpaksi kepada 3 perkara. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Akidahnya betul, syariatnya betul, akhlaknya tak betul pun tak boleh masuk syurga. Contoh, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah semua Ahlussunnah wal Jamaah. Syariatnya alhamdulillah, sembahyang buat, puasa buat, haji buat, zakat buat, tetapi akhlaknya teruk, ya, maka tak boleh juga, tidak sempurna Islamnya. Islam itu terpaksi pada 3 perkara. Kalau akidahnya betul, akhlaknya bagus, tapi syariatnya pula tak sempurna. Akidahnya betul, yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Rasul, yakin dengan malaikat. Orangnya baik, akhlaknya sopan santun, tetapi syariatnya tak sempurna. Tak sembahyang, tak puasa, tak berzakat, pun Islamnya tertolak. Ya, syariatnya betul, akhlaknya betul, akidah tak betul pula. Sembahyang cukup sembahyang, pergi masjid, pergi surau betul, orangnya pun bagus, tetapi akidahnya pula Syiah, akidahnya pula mungkin Wahabi, wallahu alam, mungkin juga ajaran sesat, pun Islamnya tertolak. Jadi Islam itu terpaksi pada 3 dan ketiga-tiganya harus sempurna. Barulah kita menjadi orang Islam yang sempurna, yang terbaik. Jadi saya nak bercerita hari ini tentang kisah Nabi Adam AS dan ibrah pengajaran yang boleh kita ambil. Okey, betul ya? Baik tuan-tuan sekalian, sebelum manusia diciptakan, terlebih dahulu Allah menciptakan jin, bangsa jin untuk memerintah dunia ni. Jadi dunia ni kita tak tahu lah berapa lama dah jin ni perintah. Yang manusia perintah pun dah berapa juta tahun dah, kan? Jadi sebelum itu jin dah lagi berapa juta tahun, berapa ribu tahun, tak tahulah ya. Sebab jin lagi umurnya panjang-panjang berbanding umur manusia. Sebelum jin, bumi ni Allah sediakan kosong pun dah lama. Jadi bumi ni dah terlalu tua. Sebab itulah ulama mengatakan tuanya bumi ni boleh dilihat dengan adanya gunung ganang. Ya, gunung ganang itu ibarat seorang nenek yang sudah bongkok, kan? Bongkok 3, bongkok 4. Jadi bumi itu sudah berlipat-lipat tuanya. Ya, jadi kita ni sudah di fasa yang kelima. Ya, kata Ustaz Zulkifli Ali, dia selalu dengan ceramah dia, orang Indonesia. Kata kat YouTube tu type Zulkifli Ali. Dia kata kita sudah fasa yang kelima, ya. Fasa yang dekat dengan kiamat, ya. Tandanya
Kelahiran Nabi Muhammad itu adalah tanda dekatnya kiamat. Ya, jadi Nabi Muhammad pun sudah 1400 tahun lebih. Ya, maka sekarang ini tanda-tanda pun sudah banyak. Ya. Sekarang ini tanda-tanda yang terdekat ialah sudah berlakunya peperangan antara Islam dengan Israel, Yahudi kan. Disebutkan dalam hadis Nabi, akhir zaman nanti kita akan berperang dengan Yahudi, dan Yahudi itu nanti pula akan menyeruk di batu, di pokok pun dia boleh bercakap dan kita dapat bunuh dia. Ini sekarang dah berlaku. Ya. Kemudian tanda kiamat lagi, ya, di Arab Saudi itu sudah tumbuh bangunan yang tinggi. Ya, sudah. Kalau kita lihat di Arab Saudi itu, di negeri-negeri Dubai, Emirates Arab Satu dan sebagainya, semua dah ada bangunan yang tinggi. Itu adalah hadis Nabi mengatakan salah satu tanda kiamat ialah bangunan yang tinggi-tinggi di negeri Arab. Kemudian berlakunya salji. Ya, di Arab Saudi pun sudah turun salji. Ya. Tuan ya. Itu apa yang Nabi sebut semua dah ada. Ya, jadi kita semakin hampir, maka sebab itu kita naklah kita membuat persiapan. Ya. Jadi saya balik pada cerita tadi, sebelum manusia diciptakan, lebih dahulu Allah menciptakan jin, ya, bangsa jin, ya, untuk memerintah dunia ini. Tetapi bangsa jin ini dia suka bergaduh, suka berperang, suka berlawan. Jadi bangsa jin ini pun macam kita juga, berperang, bergaduh, ya, bom sana, bom sini, ya, sama juga. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, ketiga, itu bangsa jin pun sama juga. Kemudian apabila Allah melihat jin ini tak sesuai, Allah nak ciptakan satu bangsa yang baru, iaitu bangsa manusia. Ya, Allah sebutkan Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan, ya, kat bumi satu khalifah yang baru, ya, iaitu manusia. Kemudian mereka bertanya kepada Allah Ta'ala, adakah engkau nak menjadikan makhluk yang serupa dengan bangsa jin yang akan berbunuh-bunuhan juga? Maka Allah kata, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu. Maka malaikat pun diamlah. Jadi, tetapi tekaan malaikat itu betul. Di mana apa yang berlaku pada bangsa jin itu, manusia pun melakukan sifat yang sama. Ya, bergaduh, berperang, ya. Tetapi Allah lebih tahu bahawa manusia itu walaupun begitu sifatnya, dia ada kelebihan-kelebihan yang lain, ya. Begitu. Jadi tuan-tuan, ya, itulah manusia yang pertama diciptakan ialah Adam AS. Adam itu tinggal di syurga seorang diri. Masa itu belum ada lagi isteri. Bila Nabi Adam itu, ia berjalan dalam syurga itu kesorangan, maka Allah pun belas kasihan. Maka dia tidurkan Nabi Adam itu di sebuah pokok. Maka ketika Nabi Adam tidur itu, Allah mengambil sebatang daripada tulang rusuk di sebelah kiri, ya, menciptakan seorang wanita. Ya, apabila Nabi Adam terjaga daripada tidurnya, maka tiba-tiba Nabi Adam terlihat ada seorang, ya, manusia yang lain, ya, berada di sebelahnya. Lalu Nabi Adam bertanya, siapakah engkau? Aku adalah manusia juga yang diciptakan Allah Ta'ala untuk menemankan engkau dalam syurga. Siapakah nama engkau? Allah beri aku nama Hawa. Itulah nenek kita, Adam dan Hawa. Akhirnya Allah Ta'ala menikahkan Nabi Adam dan Hawa sebagai suami isteri. Maka jadilah mereka suami isteri dan tinggallah dalam syurga. Ya. Tapi sebelum itu tuan-tuan, ketika Nabi Adam diciptakan, Allah Ta'ala telah memerintahkan malaikat untuk hormat kepada Nabi Adam. Ya. Tapi malaikat ini dia engkar, dia angkuh, dia tidak mau hormat, tunduk kepada Nabi Adam. Semua malaikat tunduk hormat, ya, sebagai makhluk Allah yang baru, makhluk Allah yang Allah akan turunkan sebagai khalifah di atas muka bumi ini.
maka Allah perintahkan semua makhluk ni yang lain tunduk hormat kepada Nabi Adam. Tetapi ketua malaikat ketika itu namanya Azazil, dia pula rasa sombong, dan tidak mahu mematuhi perintah Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Dan malaikat-malaikat yang lain semua tunduk kecuali ketuanya, iaitu Azazil. Maka Allah sebutkan dalam Quran, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintahkan, Allah berfirman, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka Azali tadi enggan. Maka Allah murka, maka Allah kata, jadilah engkau golongan yang kafir. Jadi iblis asalnya nama Azazil, apabila dia engkar, Allah terus nyah dia dan tukar namanya jadi iblis. Daripada Azazil menjadi iblis. Itu malaikat yang dah beribadah pada Allah Ta'ala beribu-ribu tahun, jutaan tahun. Kesalahannya satu saja, tak hormat kepada perintah Allah untuk menghormati Adam. Satu je kesalahannya. Bayangkan kita punya kesalahan, tuan-tuan. Tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, langgar perintah itu, langgar perintah ini. Malaikat yang punyalah lama sujud pun, sekali kesalahan saja sudah menjadi kafir. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kerana dia sombong dan angkuh. Jadi kalau kita sombong dan angkuh ini, tuan-tuan, sangat bahaya, kerana kita akan menjadi seperti iblis. Jadi walaupun kita pergi surau masjid sembahyang, tapi kalau kita ada sifat kesombongan, keangkuhan kita, maka habis semua amalan-amalan kita, dinyah oleh Ta'ala, maka jadilah kita jadi pengikut kepada iblis. Tapi iblis ni walaupun dia sudah dinyahkan oleh Ta'ala, tapi dia masih lagi berada di syurga. Dia masih lagi berada di syurga. Jadi dia masih lagi bersama-sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam dengan isteri dia Hawa. Iblis ni tadi yang sudah menjadi kafir pun masih lagi berada di atas surga sana. Dan dia telah berjanji dengan Allah Ta'ala, kerana makhluk ini, Adam inilah menyebabkan aku jadi kafir, maka aku akan sesatkan anak cucu cicit Adam ini, sampailah ke hari akhirat. Jadi iblis pun berfikir bagaimana nak menggelincirkan Adam dan Hawa ini dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Dalam Nabi Adam dan Hawa ini dulu di syurga bersenang lenang, tapi Allah bagi amaran, wahai Adam, wahai Hawa, engkau boleh nikmati segala nikmat dalam syurga ini kecuali satu pokok saja. Jangan kau dekati pokok ini, iaitu pokok khuldi. Tapi Allah tak beritahu kenapa tak boleh dekat kepada pokok ini. Maka iblis mendapat satu idea, dengan menghasut kepada Nabi Adam, wahai Adam, tahukah engkau kenapa Allah tak bagi engkau mendekati pohon ini? Kerana pohon ini adalah pohon abadi. Kalau engkau makan buah khuldi ini, engkau akan kekal selama-lamanya dalam syurga dan engkau tidak akan diturunkan ke bumi. Tapi Nabi Adam kuat iman dia, jadi iblis pun tak mampu nak memperdayakan Nabi Adam. Lalu dia hasutnya Hawa, wahai Hawa, tahukah engkau bahawa larangan Allah Ta'ala supaya Nabi Adam dan Hawa itu jangan mendekati pokok khuldi ini ialah kerana supaya kamu tidak kekal dalam syurga, kamu nak turunkan ke bumi. Kalau engkau makan buah khuldi ini, engkau akan kekal selama-lamanya dalam syurga. Jadi Hawa pun akhirnya telah terpedaya dengan bisikan-bisikan iblis ini. Akhirnya dia pun memujuklah Nabi Adam. Nabi Adam mula tak mau. Akhirnya dipujuk oleh Hawa. Abang makanlah bang buah khuldi ni bang, nanti kita lama dekat syurga ni, kita tak turun kat dunia. Akhirnya Adam pun
Ya, sayangkan bini dia, lupalah sebentar tentang larangan Allah Ta'ala, maka akhirnya Adam pun dan Hawa makanlah buah huri tersebut. Makan saja buah huri tersebut, secara sekonyong-konyongnya tertanggallah pakaian Adam dan Hawa. Tertanggal. Jadi Adam dan Hawa pun rasa malu. Ya. Dan larilah dia, ya, menyorokkan diri di belakang-belakang pokok dalam syurga tersebut. Maka Allah Ta'ala pun murka. Dengan sebab itu Allah Ta'ala telah, ya, menurunkan Nabi Adam dan Hawa ini ke dunia. Ya. Jadi berjayalah Iblis tadi, dia menghasut kedua-duanya, dan akhirnya turunlah kita ke bumi ini. Ya. Lalu Allah mengatakan, aku turunkan engkau Nabi Adam dan Hawa ke bumi ini sampailah pada hari yang dijanjikan. Maka insya-Allah kita akan balik semula ke syurga. Sampailah hari yang dijanjikan tu. Panjanglah ceritanya. Sampailah sekarang ni. Ya. Gitu. Apabila Adam diturunkan ke dunia, Iblis pun Allah turunkan ke dunia sekali. Dia ingat bila Adam dan Hawa dapat diturunkan ke bumi, dia kekal di langit. Rupanya dia pun sekali diturunkan. Maka Allah kata, menjadilah kamu antara keduanya saling bermusuh-musuhan sesama kamu. Adam diturunkan di Sri Lanka, Hawa diturunkan di Jeddah, dipisahkan. Ya. Kemudian mereka ini, Adam pun rasa menyesal, ya, sentiasa minta ampun Allah Ta'ala. Siti Hawa pun menyesal, minta ampun Allah Ta'ala, tapi jauh. Sambil-sambil berjalan mencari pasangan masing-masing, sambil-sambil itulah minta ampun. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, kami buat silap, ya Allah. Ya, sampai berpuluh tahun, ya, puluhan tahun. Akhirnya berjumpalah, Allah jumpakan mereka di Padang Arafah, iaitu Jabal Rahmah. Ya, bertemulah Nabi Adam dan Hawa di satu tempat yang namanya Jabal Rahmah. Bila kita pergi ke Mekah, kita pergi haji dan umrah itu, kita akan dibawa oleh mutawif ke tempat tersebut, kan? Jabal Rahmah, ada yang ada tiang tu, kan? Tempat pertemuan Adam dan Hawa. Kemudian Allah terimalah taubat Adam dan Hawa ini. Maka akhirnya Allah kata, kamu duduklah, tinggallah di atas muka bumi ini sampailah masa yang dijanjikan. Ya, jadi Nabi Adam pun terpaksalah mensesuaikan dengan Siti Hawa kehidupannya di dunia ini, dan akhirnya mereka dikurniakan anak kembar. Setiap anak yang lahir itu berpasangan, laki perempuan, laki perempuan. Ya, anak yang pertama Qabil dan Iklimah. Kemudian Habil dengan Labuda. Dan seterusnya, sepasang sampai 40 pasang. Sepasang. Dan tidak setakat Iblis pun dah turun, bukan saja mak bapak saja digoda, maka Iblis pun merancang untuk menggoda pula anaknya, iaitu Qabil dan Habil. Jadi inilah janji Iblis, dia akan menjadikan Nabi Adam dan keturunannya musuh sampai bila-bila. Sebab itu disebutkan dalam surah Yasin, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, yakni syaitan, adalah musuh yang nyata bagi kamu. Gitu. Dia, yakni syaitan, adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Dia tak akan berpuas hati dan akan terus menyesatkan satu persatu. Lepas ini, kalau kita, anak kita, cucu kita, dan terus keturunan-keturunan kita, semua akan digoda. Digoda supaya jangan sembahyang, digoda membuka aurat, digoda supaya tidak amanah, digoda supaya menyeleweng, digoda supaya rasuah, digoda supaya khianat, dan sebagainya. Itulah kerja syaitan. Jadi sampailah kepada Iblis nak menggoda anaknya, iaitu
Qabil dan Habil. Ketika itu manusia belum ramai. Jadi syariatnya ialah nak berkahwin antara anak Nabi Adam itu bersilang-bersilang. Jadi Qabil hendaklah berkahwin dengan adik Habil. Habil hendaklah berkahwin dengan adik Qabil. Jadi Habil ini dapat berkahwin dengan adik Qabil, iaitu Iklimah yang cantik. Manakala Habil dapat berkahwin dengan adik Habil yang dipanggil Labuda yang tak cantik. Jadi Qabil ni tak puas hati. Ya, dia kata dengan Nabi Adam, buat apa saya nak kahwin dengan adik Habil, tak cantik kata dia. Kan? Tapi itulah syariat Nabi Adam ketika itu. Boleh kahwin adik-beradik ketika zaman Nabi Adam saja, kerana ketika itu manusia belum ramai. Ya, maka dihasutlah oleh iblis. Akhirnya Qabil ini telah membunuh Habil dengan menghentakkan batu, matilah Habil. Ya, bila Habil mati, maka Qabil ketakutan. Sebab inilah manusia yang pertama mati pada zaman itu, iaitu pembunuhan yang pertama. Sebab apa dia rasa takut? Sebab bagaimana nak menguruskan mayat ini? Kalau diketahui oleh Nabi Adam, sudah tentulah bapaknya akan marah. Ya, mungkin akan kena hukum dan sebagainya. Maka Allah datangkan seekor burung gagak di depan Qabil yang sedang termenung itu, berlawan, belaga. Akhirnya burung gagak yang seekor itu mati. Maka seekor burung gagak yang kuat itu telah mengkuis-kuis tanah dan menanam bangkai burung gagak yang telah mati itu tadi. Maka dapatlah dia satu idea bahawa bagaimana nak menguruskan mayat Habil itu tadi. Maka dia pun korek tanah dan ditanamlah apa tu, saudaranya Habil itu tadi, kerana merebutkan seorang perempuan. Ya, hari ini pengajarannya banyak orang kerana merebutkan wanita sanggup berbunuh-bunuhan, sanggup santau menyantau dan sebagainya, kerana merebutkan seorang wanita, kan, sampai sekarang. Ya. Maka setelah ditanamnya Habil itu, maka Qabil pun larilah ke hutan. Maka dia hidup dalam hutan di pelarian sana. Maka sebab itulah keturunan Qabil inilah keturunan orang-orang asli yang berada dalam hutan itu. Jadi kalau ditanya mana datang orang asli itu, itulah keturunan Qabil yang telah lari ke hutan sana. Yang dimana kalau kita ni lah keturunan Habil, ya, yang sikit bertamadun, duduk di daratan, ya, bercucuk tanam dan sebagainya. Ya. Jadi kalau mana datangnya orang-orang asli, orang-orang kuno, primitif itu daripada keturunan Qabil, ya, yang lari ke hutan. Jadi apa pengajaran yang kita dapat, tuan-tuan? Yang pertama, syaitan ini adalah musuh kita. Dia sentiasa, ya, akan menyesatkan kita ni, baik Nabi Adam dan Hawa dan juga anak-anaknya. Kalau di syurga sana dia menggunakan wanita juga, akhirnya Nabi Adam pun terpedaya, dengan pujukan isterinya, terpaksa makan buah khuldi. Dan di bumi pun perempuan jugalah yang menjadi senjata kepada syaitan ini, sehingga kan berlaku perebutan antara adik-beradik dan akhirnya berlaku pembunuhan. Jadi apa yang kita boleh dapat pengajaran ialah kita naklah berhati-hati dengan tipu muslihat syaitan ini, yang akan menggunakan apa sahaja, yang dia boleh gunakan. Itu kisah Nabi Adam, Hawa, Habil dan Qabil. Ya, jadi tuan-tuan, kita mengharapkan daripada cerita itu kita akan berhati-hati, ya, supaya kita tidak terpedaya dengan bisikan syaitan yang akan menjerumuskan kita untuk bersama-sama dia di dalam neraka Allah Subhanahu. Syaitan ini, tuan-tuan, iblis ini, walaupun dia derhaka, tetapi dia ini sembahyang. Manusia ini kalau dia jahat,
dia tak semayang. Tapi iblis, syaitan, walaupun dia tu derhaka kepada Allah Ta'ala dan dia cok kafir, dia tetap semayang. Waktu bila syaitan dan iblis semayang? Pada waktu-waktu yang akhir. Kalau zuhur itu dah nak masuk asar, dia semayang. Iblis dan syaitan dia semayang. Bila maghrib, berasar nak masuk maghrib, dia semayang. Jadi orang yang melewat-lewatkan semayang, itu maksudnya samalah dia dengan iblis dan syaitan. Tetapi lebih baik syaitan dan iblis daripada manusia yang kadang-kadang tak mau semayang. Itu contohnya. Sebab apa syaitan ni? Dia kata apa? Sebab dia pun takut. Sebab dia pernah melihat neraka. Dia pernah duduk melihat neraka di akhirat sana, di atas langit sana, dia pernah melihat neraka. Jadi walaupun dia derhaka, tapi dia takut juga. Cuma di atas kesombongan dia. Satu ketika iblis ini pernah nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia pernah nak bertaubat. Dia mengadu Allah Ta'ala, wahai Tuhan aku, saya nak bertaubat. Allah kata, boleh kalau kau nak taubat, kau pergi ke kubur Nabi Adam itu, pergi hormat kat dia. Iblis kata, lagikan aku kat syurga sana, aku tak tunduk hormat pada dia, apatah lagi Adam yang dah mati, takkan aku nak pergi kubur dia, nak hormat. Maka kekalah dia sampai sekarang derhaka lantaran kesombongan dan keangkuhan. Tu. Manusia ni bila sombong angkuh, maka dia akan terjerumus. Kita lihat saja Firaun, apabila dia menjadi raja yang hebat, dia sombong, akhirnya Allah tenggelamkan dia di Lautan Merah. Raja Namrud, apabila dia sombong, maka akhirnya Namrud pun mati. Allah hantar seekor nyamuk masuk ke lubang hidung dia, digigit di otak tu, akhirnya mati. Siapa-siapa pun yang sombong dengan Allah Ta'ala, akhirnya dia akan tewas. Firaun tenggelam di Lautan Merah. Namrud, raja yang besar di Babylon, negeri Babylon, Iraq sana. Kemudian kalau kita lihat Qarun zaman Nabi Musa, dia dah kaya, hartanya melimpah ruah. Kemudian bila Nabi Musa datang suruh dia berzakat, dia tak nak zakat. Dia kata, ini semua aku punya usaha. Dulu dia miskin, dia jumpa Nabi Musa, wahai Nabi Musa, doakan saya untuk jadi kaya. Nabi Musa doakan dia, akhirnya berkembang biak, dia punya kambing, unta dan sebagainya. Qarun itu jadi melimpah ruah kayanya. Kemudian bila dah kaya, Nabi Musa datang suruh dia tunaikan zakat. Dia tak nak keluarkan zakat. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun dan harta bendanya ke dalam bumi, lantaran kesombongannya juga. Jadi tuan-tuan, banyak hari ini orang-orang yang sombong angkuh, melawan hukum Allah, akhirnya tewas, sama ada tenggelam di bumi, dan sebagainya. Begitu juga kita dalam kehidupan kita akhir zaman ini, kesombongan kita ini boleh jadi secara individu dan boleh jadi secara kenegaraan. Individu, Allah akan hukum individu. Kalau kenegaraan, mungkin Allah akan timpakan seperti bencana. Bencana malapetaka macam Aceh tu kan. Saya dah cerita kan. Itu tahun 2004. Kerana apa Aceh itu? Kerana dua-dua naik. Di masjid suraunya naik, di luar pun naik. Di masjid di suraunya naik, pengajian ni semua, tetapi di luar pun sama naik. Diskonya, karaoke-nya, ronggengnya, kan, sabung ayamnya. Sebab apa? Dalam sama-sama naik itu, yang di luar ni mungkin terlebih sikit berbanding yang dalam. Yang dalam ni masjid naik 50%. Yang di luar tu, yang maksiat tu naik 51%. 51%. Yang dalam masjid surau 49%. Naiknya 1% saja beza. Datanglah tsunami. Maulana Zakaria, ulama tabligh itu yang mengarang kitab tabligh itu, dia kata, berjaga-jagalah kamu, jangan sampai
keburukan melebihi kebaikan. Kalau 50-50, 50% je bergegar. Jadi kalau terlebih yang maksiat dekat luar ini 1% saja, maka datanglah tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Ya. Begitulah juga yang berlaku di Kelantan 2014, tsunami di Aceh 2004, di Kelantan 2014. Pun sama, air naik sampai setinggi 4 tingkat, tenggelam bumi Kelantan. Sebab apa di Kelantan itu? Masjid suraunya penuh dengan pengajian. Tetapi di Kelantan juga yang paling tinggi di Kelantan juga yang paling macam-macam, sabung ayam lah, judi burung lah, saya tengok dulu ada judi belalang, bunyi belalang lompat jauh lah, macam-macam lah dia reka-reka ni, kan? Jadi benda tu judi, kan? Dan di Kelantan dia lebih dekat dengan Siam, sebab itu dia banyak dapat aid, dia pergi ke sana, dia selalu lintas Sungai Gulup. Adakah salah ulama'-ulama'nya? Tak salah, ulama'nya sentiasa memberi pengajaran, ilmu, teguran, tetapi kerja kita kurang buat. Jadi kena simbang dengan cakap dengan gerak kerja, kan? Yang kita kurang sekarang ni kerja. Cakap tu dah bagus dah, macam saya lah, saya bercakap. Tapi adakah saya nampak kat luar tu, kalau orang maksiat kita nampak muda-mudi berdating, adakah kita tegur tak tegur? Adakah kemampuan kita? Atau kita diam saja? Kemurkaan Allah itu boleh berlaku sama ada dalam bentuk dosa yang dilakukan secara individu ataupun secara kenegaraan. Dan yang terbaru ini di Kuala Lumpur, kita pun tahu di Kuala Lumpur sana pun tempat-tempat yang Bukit Bintang ni dan sebagainya, sekarang ini sudah dikaji, di bawah Kuala Lumpur itu terdapat lohong-lohong, lubang-lubang. Sebab itu berlakunya jelus, tanah jelus, kan? Dan bangunan-bangunan di KL itu sekarang dalam keadaan yang berbahaya. Secara tiba-tiba di bawah KL itu ada lohong-lohong, lubang-lubang yang besar, kan? Jadi kalau Allah nak takdir kan sekelip mata saja. Saya selalu berfikir tuan-tuan, kalau Allah nak campakkan kepada kita satu penyakit, sekejap je. Kalau kita ni sombong, angkuh, riak, belagak, tak taat, kalau Allah nak campakkan kita penyakit ni sekelip mata je. Hari ni kita sihat, besok kita boleh kena kanser. Hari ni kita sihat, besok kita boleh kena macam-macam. Jadi nak kita sentiasa ingat dan takut kepadanya, kerana Allah nak menghukum kita itu sekelip mata saja. Tetapi janganlah pula kita berpandangan serong. Kita lihat orang yang sakit tu, ini orang kena bala, orang kena banyak dosa. Jangan. Sebab sesuatu musibah itu dia ada dua. Satu, mungkin Allah nak mengangkat darjatnya sebagai satu ujian. Satu lagi sebagai satu hukuman kepada dia sebagai satu kifarah. Jadi kita nak bersangka baik, iaitu ini sebagai ujian kepada seorang itu untuk Allah meningkatkan lagi makam, makam untuk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita naklah sentiasa bersangka baik dan husnuzon, walaupun apa yang berlaku di sekeliling kita, janganlah kita mengambil sikap untuk yang negatif, bersangka buruk, sehingga kan boleh mendatangkan kesombongan pula. Jadi Allah uji orang itu dan Allah uji kita juga. Dalam sesuatu perkara yang berlaku, Allah uji dia dan Allah juga menguji kita. Adakah kita ni bersangka buruk dengan dia? Adakah kita ni berpandangan negatif pada dia? Adakah kita ni menghukum dia? Adakah kita ni tidak mau tolong dia? Allah juga sedang menguji kita, tuan-tuan. Dan itu semua kita akan diuji, baik orang yang ditimpa musibah dan orang yang melihat musibah itu. Apapun, hendaklah kita faradu ila Allah wa Rasul, hendaklah kita kembali kepada Allah dan juga Rasul. Semoga kita menjadi orang tubu ila Allah taubatan nasuha. Hendaklah kita menjadi orang yang bertaubat
dan sebenar-benar taubat dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu sajalah sekiranya saya peringatan untuk diri saya sendiri dan juga kita semua. Semoga bermanfaat. Sama-sama kita mengingatkan sesama kita yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.